menghasilkan minuman, right? So produk tekstil for sure memang banyak menggunakan air, okay? Dan juga kertas dan pelbagai lagi lah. Okay? Lepas tu dalam sistem pendingin hawa, okay? Dan juga penghasilan wang, okay? Dan juga industri yang melibatkan yang berasaskan bahan buangan, sisa buangan, okay? So industri macam tu pun menggunakan air. Dan for sure yang lain lah seperti agriculture memang sepenuhnya menggunakan air untuk sistem pengairan, penyiraman dan sebagainya. So menggunakan, right? Dan juga power generation ni adalah untuk contohnya menghasilkan elektrik, right? Dan menghasilkan tenaga-tenaga lain. Recreation adalah contohnya seperti tasik, tipak, itu semua menggunakan air, right? So kalau kita kat sini kegunaan utama adalah nombor 1, 2 dan 3 lah dalam sebagai manusia kan. Okay. Nombor 4 itu bagus sebab dia tidak menggunakan sumber lain yang lebih mahal. Maknanya air ni tak mahal sangat lah sebab dia mengalir daripada sungai dan sebagainya, right? Okay, so next one is ini hydrology circle ni saya rasa you all dah belajar daripada sekolah menengah, dah hafal dah kot kan, daripada form 1 punya sains dah belajar dah bagaimana proses ataupun kitaran hidrologi ni dah tahu. Saya rasa saya tak payah nak explain lah yang perkara ni, saya rasa kamu dah hafal dah. Saya tak salah saya sekarang ni pun textbook darjah 6 pun dah ada dah benda ni. Darjah 6, sorry darjah 5 pun dah ada yang ni. So basic ni kamu dah tahu bagaimana kitaran hidrologi ni dah tahu dah. Okay. Saya tak perlu nak explain detail. Okay. Yang ini adalah one of knowledge juga yang kamu boleh tahu. Okay. Yang mana kita tengok kat sini bagaimana sumber air di muka bumi ni, pecahan sumber air di muka bumi ni. Okay, kalau kita tengok kat sini, right, daripada keseluruhan air di muka bumi ni yang terdapat di muka bumi ni, dikata manusia hanya menggunakan 1% saja. Daripada 75% tadi kita tengok bumi ini diliputi air, manusia hanya menggunakan 1% je daripada 75% ni. Just imagine 1% saja. Okay, 1% saja, manakala 99% lagi tidak digunakan. 1% yang manusia guna. Tapi 1% inilah yang manusia duk cemar kan. Okay, yang benda yang mengerikan lah. Yang itu kita pula cemar kan. Walaupun 1% sebagai kita sebagai pengguna. Okay. And then daripada 1% itu yang kita gunakan tu, oleh manusia gunakan itu adalah datangnya daripada groundwater. Mana kita gunakan tadi, kita tak guna air laut kan, manusia tak guna air laut. Kita kebanyakan gunakan groundwater 99%. Okay. Tasik 0.86% saja. Manakala sungai 0.02. Bayangkan sungai itu tadi 0.02 je kita gunakan. Okay. Satu dunia ni 0.02% kita gunakan sumber air sungai untuk kehidupan kita. Dan sungai itu juga tadi kita cemarkan. Okay. Kita tak guna air laut lah dalam proses ni, kita tak gunakan. Kita cuma menggunakan air bawah tanah, okay, air tasik dan juga sungai. Okay, itu dia. Sikit sangat manusia menggunakan. Okay, and then kita tengok dari segi pecahannya air di muka bumi ni, pecahan sumber air di muka bumi ni. Kalau kita lihat, okay, muka bumi ni daripada 75% tadi yang berair di dalam bumi, 97% adalah merupakan air laut. Okay, manakala 3% daripadanya air fresh water, macam air mineral, air sungai. So itu yang 3%, right? And then daripada 3% tadi dipecahkan lagi fresh water ini kepada
Tengok tu. 68.7% adalah salji. Glacier ice cap dekat Greenland sana, dekat Arctic, Antartika. Itu bayangkan 68%, almost 70% datangnya fresh water itu daripada salji. Right? And then groundwater pula 30%. Okay, yang banyak kita gunakan di Malaysia jugalah. Okay, and then surface water 0.3%. 0.3% also surface water ni termasuklah sungai lah, sungai dan tasik, dan yang lain-lain 0.9%. Okay. So sangat sikit. Okay. And then daripada 0.3% tadi surface water tu terbahagi pula kepada 87% air tasik, 11% paya, dan hanya 2% saja sungai. Itu yang dia kata 0.02 tu. So sangat sikit sangat sikit sungainya yang digunakan ataupun yang wujud di muka bumi ni. Right, sangat sikit. Right. So jadi bila kita cemarkan 2% daripada 0.3% surface water ni, for sure memang menjahanamkan kita. Rasa bandar dunia ini tidak lagi sihat dan dunia ini tidak lagi mampan. Right? So there's a problem kalau kita tak menjaga. Okay. Right. So di Malaysia bekalan air ini adalah diurus takbir oleh Kementerian Air dan Alam Sekitar. Sorry, ini salah eja, di Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, salah eja, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Okay, Ministry of Environment and Water, right? Dan di bawah kementerian ini ada Suruhanjaya yang bertindak untuk menyelaraskan semua bekalan air di peringkat negeri. Itu dinamakan sebagai Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN. Okay, so dan di peringkat negeri-negeri pula adanya syarikat bekalan air tersendiri. Berbanding dahulu di Malaysia ini adalah air ini adalah merupakan satu jabatan kerajaan. Satu jabatan kerajaan dipanggil Jabatan Bekalan Air lah, untuk setiap negeri pun ada, dan manakala di peringkat persekutuan dipanggil JBE lah, Jabatan Bekalan Air, ibu pejabat lah. Okay, tapi setelah kita lihat bekalan air ni banyak masalah, maka kerajaan mengambil keputusan untuk menswastakan kesemua jabatan bekalan air di peringkat negeri ini kepada diswastakan daripada kerajaan ini, diswastakan kepada syarikat-syarikat yang mengendalikan supaya ianya lebih efisien. Okay? Dulu kalau dekat JPA ni memang kalau kita buat aduan, seminggu boleh tentu dia datang untuk perbaikan. Okay. Dan banyaknya kebocoran, so government rugi on that time. Okay? Government rugi. So dengan itulah kabinet buat keputusan bahawa Jabatan Bekalan Air ini dijumutkan dan dikendalikan oleh agensi swasta. Begitu juga dengan TNB. TNB dulu adalah jabatan kerajaan. Masa saya sekolah rendah, masa itu masih lagi jabatan kerajaan, iaitu dinamakan sebagai Lembaga Elektrik Negara. Itu katikan kerajaan. JBE ini sama juga, Kereta Api Tanah Melayu dulu juga adalah jabatan kerajaan, tapi sekarang jadi KTMB, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, juga diswastakan. So bila mana diswastakan, makanya matlamat dia adalah untuk memastikan supaya aduan-aduan ini dapat dikendalikan dengan cepat. Okay? So bila orang kerja swasta ni, mereka tak lari daripada KPI. Dia kena ada target. So bila kerja government ni banyak melepak daripada buat kerja. Itu isunya, right? That's why bila kita buat aduan seminggu boleh datang, sebabnya buat kerja sana level. Itu isunya. That's why kerajaan memikirkan solutionnya yang terbaik adalah jabatan kerajaan perlu diswastakan. Okay. So di peringkat negeri ni, hampir di semua negeri mempunyai syarikat air tersendiri. Kalau kita tengok kat situ Perlis dah ada syarikat air Perlis yang Berhad, Kedah, Sadar yang kamu selalu tengok tu, Pulau Pinang PBA, Perak NAP,
Okay, Selangor yang banyak isu kan. Okay. Apa? Syabas di Selangor. Banyak bekalan air, banyak isu dia. Setiap bulan tak ada air, setiap tahun tak ada air. Okay. So Selangor is a big problem kalau dari segi masalah air ni. Di 9 Sains, okay, Melaka, SAMB, SAM, Johor, SAJ, okay, Pahang, Paip, okay, dan Terengganu, SAT, okay, Kelantan, Syarikat Air Kelantan, Air Kelantan Sdn Bhd. And then Sarawak ni terbagi kepada 3 lah sebab dia kawasan dia besar. So Kuching, Sibu dan Kuching, Sibu ada kawasan yang berbeza. Ada syarikat tersendiri. Laku management ni di lain-lain tempat di Sarawak lah. Okay. And then di Sabah, seluruh Sarawak, di seluruh Sabah adalah Jabatan Air Negeri Sabah. Okay. Right, so dekat sini lah kita lihat nampaknya ada peningkatan kualiti dan juga dari segi proses kerjanya adalah lebih baik berbanding dahulu lah. Okay. Right, so kita tengok pula bagaimana air ini, sumber air ini diperolehi. Okay. Sumber air ini kita perolehi dan bagaimana ianya kita macam mana nak cakap dalam bahasa Melayu ni, intake ni macam mana kita kumpulkan air lah, macam tu. Right? So maksudnya dekat situ macam mana kita mengumpulkan bekalan air ni, banyak cara dia berdasarkan sumber air lah. Okay, so yang pertama tu rooftop catchment lah, itu normal lah yang selalu kita nampak. Kita orang tua dulu pun duk melanda air hujan tapi hari ini dinamakan sebagai sebagai green building concept. Padahal orang dulu dah buat dah lama dah mengumpulkan air hujan ni. Dah lama. Kita barulah hari ni kita macam sedar balik, sedar daripada kesilapan. Kita buang je air tu. Hari inilah baru ada digalakkan untuk buat kolam tadahan untuk mengumpulkan air hujan yang mana kita boleh gunakan untuk masuk kereta, siram pokok dan sebagainya. Right? Masa tak sesuai lah. Okay. So dekat situ sumber air yang senang untuk kita pilih yang mana ada air hujan, jadi kita kumpulkan dia di dalam satu kolam ataupun kolam untuk penggunaan seharian. Okay, selain itu juga sumber air lain digunakan membina empangan yang kecil. Empangan kecil contohnya dekat anak-anak sungai itu kita boleh buat empangan kecil yang mana air itu akan naik arasnya, yang mana kita boleh alirkan air itu pergi ke rumah-rumah yang berada di sekitar kawasan sungai tersebut. Okay. Ni kalau buat kawasan orang asli banyaklah mereka buat macam ni buat empangan kecil. So ada juga di kampung-kampung, saya ada tengok kampung di Sik macam tu, memang mereka menggunakan air sungai sepenuhnya yang mana air itu sangat jernih, bersih dan sejuk gila. Okay. So mereka memang buat empangan kecil ni, dibuat oleh penduduk sendirilah. Okay. Alright, and then juga air terjun air terjun boleh digunakan juga, okay, untuk mengumpulkan air yang mana air satu saluran dibuat masuk ke dalam satu tempat penyimpanan dan air itu boleh juga dialirkan ke rumah. Okay. Tak ada masalah. Saya dah tengok juga dekat area tepi bukit lah. Tepi bukit memang ada macam ni. Maknanya dia alirkan air terjun itu ke kawasan satu tempat penyimpanan air lah. Okay. Right, so dekat lain adalah kita mengorek tanah. Okay, kita buat kerja-kerja mengorekkan tanah yang dapatkan sumber air bawah tanah lah. Okay. Yang ini banyak kerja-kerja penggalian dibuat untuk kita boleh dipanggil apa, boiling kan. Kita boleh menggali kawasan tu, kita boleh kesan kawasan tu mungkin ada air di bawahnya, di dalam tanah itu. So tak perlulah kita lagi nak menggunakan air paip
daripada jabatan kerja, daripada Syabas dan sebagainya tadi. So kita boleh gunakan air ni lah, air bawah tanah ni lah. Okay, so ini pun banyak di kampung-kampung lah, masih lagi digunakan di kampung-kampung. Okay, and then subsurface dam ni maksudnya dia kata dalam bawah tanah tadi kita dia ada juga satu ruang berair di bawah tanah itu, tapi ruang air ni akan sentiasa penuh. Dia tak orang kata dia tak buat lubang itu directly di sini, tak, dia buat di tempat lain. Okay, so air ni kan sentiasa penuh sebenarnya. So bila dia penuh saja, dia akan masuk ke tempat yang kita gerudi tadi. Okay, so air akan masuk sini dan air ni lah yang kita boleh tarik keluar. Okay, yang disedut keluar. Okay, tapi yang ini kita tak kacau lah. Ini kita tak kacau. Yang ini tadi, yang ini duduk kat bawah ni. Ini lain. Okay, so kita tak nak kacau sumber yang sebenar. Okay. And then kita lihat pula dari segi air ni banyaklah air perigi. Air perigi masih lagi ada digunakan di kampung-kampung. Okay. Di tempat saya tak ada, tapi saya nampak di belah-belah Kedah tu banyak juga. Okay. Di kampung orang asli pun ada juga lagi menggunakan air perigi ni. Right. So ini normal lah, kita memang ada anak air di dalam tu yang mana ianya sentiasa berair. Okay. Dan water level ni confirm dia tak akan melempah lah keluar, sebab dia ada ciptaan Allah Tuhan ni. Kita pun tak boleh nak cakap macam mana keajaiban tu, macam mana air tu boleh kekal je macam tu, right? Dia tak, walaupun hujan pun dia tak akan melempah keluar, right? So yang ini kita gunakan sebagai air perigi lah. Itu semua air kita yang ke-6. Okay. Selain daripada itu, kita juga boleh dapatkan sumber air ini. Kita nak kumpulkan air ini daripada sungai, right? Daripada sungai. Yang ini kita tengok di kawasan tebingan sungai lah. Di kawasan tebingan sungai ni river bank. Okay. Di kawasan tebingan sungai. So maknanya kita akan buat satu hijab dekat sini, mana kita boleh tarik air itu untuk masuk ke dalam pipe kita buat lah. So akan ditapis lah, tapi sudah akan ditapis dahulu lah. Air-air ni akan ditapis untuk kita gunakan lah, right? And then satu lagi ni, bottle intake ni pula juga dia terdapat di kita buat ni, letak di tepi tebing sungai. So maksudnya dekat sini kita buat pipe juga macam tu, okay, untuk naik ke atas. Tapi air itu disedut daripada batang pipe ni, tetapi dia merujuk kepada dia duduk betul-betul kat dasar sungai. Dekat sini isunya kadang-kadang pasir lebih banyak yang masuk. Bila kita takut bahawa air sungai ini cetek, so disedut pasir lebih banyak. Okay. Kat situ dia tak berapa kualiti lah airnya, tapi kat sini ada penapis lah, sama seperti ini ada penapis dia. Okay. Manakala floating pula, dia sama konsep yang sama, cuma ianya akan orang kata terapung berdasarkan kedalaman air. So kalau air itu menurun ataupun cetek airnya, maknanya kita punya pipe ini akan juga turun ke bawah. Okay, yang ni tadi dia memang kekal dia sebab dia diikat macam ni, diikat macam tu. Tapi yang ini tak, yang ini dia terapung. So dia akan mengikut level air sungai itu. So air ini lebih berkualiti lah berbanding yang ini, sebab dia tak sedap pasir sangat. Right. Dan some intake ni, ini kita juga ambil daripada sungai tadi, tapi kita ada dia punya filter dekat sini yang banyak. And then kita buat satu telaga dekat sini dan mudah untuk ditarik keluar lah. Okay, ni contoh dia, floating intake yang terdapat di Sungai Larat Selangor. Right, ini tadi saya kata, mana ni terapung. Okay. So dekat bawah ni lah dia punya alat penapis tu. Okay, yang ini dengan generator untuk menyedut air itu. Generator ni untuk menyedut air. Ini floating. So kalau maknanya air sungai ini menurun ataupun cetek, so yang ini pun akan turun juga. Okay. Right. So tadi kita dah tahu
sumber-sumber air tu yang kita boleh dapat, yang kita boleh kumpulkan, kita boleh kumpulkan. Tapi air itu sebenarnya tidaklah orang kata dijamin kebersihannya, sebab di Malaysia ni ataupun di dunia ni air perlulah diproses. Air perlu diproses. Kalau yang tadi tu kita nak minum directly, tak boleh lah, sangat bahaya. Maknanya air sungai dan sebagainya tu sangat bahaya untuk diminum terus. So sangat tak sesuai sebab dia tak ada klorin. Jadi kat sini tak ada campuran yang membolehkan kita sihat lah. Klorin ni tujuannya tu apa? Untuk kita punya gigi. Kalau tak gigi kita jadi berkarat tau. Kalau kita minum directly air daripada sumber yang tidak diproses. Pengklorinan itu akan menyebabkan gigi kita bersih. Kalau tak, gigi kita akan berkarat. So dekat sini kita lihat proses air itu dirawat bagaimana. Dia konsepnya sama juga, iaitu diambil daripada sungai, ditapis, disedut daripada sungai, and then melalui proses saringan lah, banyaklah proses saringan ni, ditapis dan seterusnya masuk ke ruang untuk pengudaraan. Proses pengudaraan air itu. And then proses pengentalan air tersebut, right? And then pengenapan, maknanya kalau ada kata bahan-bahan yang terurai tadi akan dienapkan lah. And then penapisan, banyak proses penapisan ini sebelum sampai ke proses pengklorinan. Tapisan ni banyak ruang dia masuk. Nak tapi sampailah air itu bersih betul-betul lah. Dan dicampurkanlah dengan bahan-bahan kimikal yang bersesuaian untuk manusia, right? Dan barulah dia masukkan ke dalam tangki air. Tangki air yang mana lepas pada ni bolehlah pergi ke diagihkan ke rumah-rumah ataupun tangki air yang centralized. Ini proses dia, right? Ini details dia. Bagaimana air itu diproses. Saringan tadi tu for sure dia akan menyedut dan ditapis bahan-bahan fizikal seperti kayu, pasir, rumput dan lain-lain. Itu akan ditapis daripada awal lah. And then pengudaraan, dia kata air mentah dipump ke tangki pengudaraan. Di sini air didedahkan pada atmosfera, didedahkan kepada udara untuk dapatkan oksigen lah. Dalam masa sama dia menyingkirkan bau, right? Dan proses ini dia kata boleh mengoksidakan besi dan manganis terlarut kepada keadaan tidak larut dan mendap. Dia jadi mendap. Dia mendap, mana dia kat situ yang ada dekat atas cuma air yang bersih lah, right? And then seterusnya dia kata proses pengentalan ni, dia kata ni dia masukkan proses pengudaraan, masukkan bahan kimia, right? So dan kat situ dia kata barulah tindak balas kimia berlaku dan zarah-zarah itu membentuk kentalan. Kalau kamu dah belajar ni, sains ni, sekolah menengah ni, air itu dia molekul-molekul itu bercantum kan, dah belajar dah sekolah menengah ni. So dekat situlah dia kata dia memerangkap bakteria dan warna yang terdapat pada air. So dekat situ bakteria dan dia maknanya bila bakteria tu duduk dalam molekul tu akan diasingkan lah. So dekat situ berlakunya penapisan. So dekat situ tadi berlakunya penapisan daripada molekul-molekul tadi tu, mana yang bersih, mana tak bersih akan ditapis di sini, right? Okey. Mana lah? Hilang betul. Ada lagi sampai penapisan. Oh betul dah. Okey. Water distribution. Bagaimana bekalan air itu boleh diagihkan ke rumah ataupun diagihkan dan sampai ke rumah kita. Bagaimana caranya, right? So kalau kita lihat di sini tadi tu kita dah tengok proses dia. Okey, so proses tadi tu adalah dekat mana? Dekat sini. Dekat sini. Gambar rajah ni adalah dekat sini. Dia ambil daripada air sungai tadi, diproses, dan inilah yang berlaku. Selepas itu ni dia. Selepas itu dia akan masuk ke
logi air lah, masuk ke logi air, yang mana yang ini akan mengawal isi padu air yang masuk ke tangki air, masuk ke tangki air. So ini kunci dia mengawal lah. So dia boleh tutup dan buka di sini lah. So ini pipe ni adalah pipe yang utama, pipe besar betul ni. Kalau kamu nampak yang pecah dulu dekat Selangor kat Syahbaz tu, ni lah pipe ni. Pipe yang besar, berapa pemeluk besar dia tu. Itu pipe ni. Pipe utama. Right? So yang inilah akan pergi ke tangki air kita lah. Tangki air yang kamu nampak bentuk menara tu. So selepas pada pipe utama ini, barulah ada pipe yang secondary lah, dipanggil trunk mains, secondary pipe. Yang mana ianya akan dipecahkan pula kepada district meter, kepada pipe-pipe yang lebih kecil lah, yang lebih saiz yang lebih kecil untuk sampai ke perumahan. Setiap pipe ni ada dia punya meter dia. Meter dia untuk mengawal kuantiti air, dan juga boleh kita tutup dan buka lah. So, and then kat sini dah baru diagihkan kepada rumah kita. So ini pipe lebih kecil, depan rumah lebih kecil dan masuk ke rumah lebih kecil. Dia makin lama makin diameter pipe tu makin lebih kecil. Right? Itu cara dia lah. Right? Macam mana kita nak mengagihkan. Right? Okay. So, pengagihan tadi adalah menggunakan beberapa konsep rangkaian pempaipan. Dia macam mana dia maknanya ada banyak kaedah untuk secara layoutnya yang dibuat oleh syarikat air lah. So dekat yang pentingnya dekat situ dia kata dia memastikan supaya bekalan air itu tidak ada gangguan, maknanya secara air yang kualiti, dan tekanan yang kekal, tak ada tekanan kejap, okey kejap tak okey, tak mau. So dekat situlah yang pentingnya bagaimana untuk menyusun atur sistem pempaipan ini. Right. So dekat sini dia ada banyak jenis layout yang dibuat. Kalau kita pergi satu-satu. Dead end distribution system. Ini adalah sistem pengagihan secara dead end. Maknanya dia mati lah. Sampai hujung dia mati, sampai hujung dia mati. Ini adalah sesuai untuk kawasan bandar. Yang mana dia tak ada jalan itu tak, orang kata tak bercantum-cantum lah. Dia mati macam tu saja. Right? Dia mati macam tu. So, contohlah pekan-pekan kecil lah. Pekan-pekan kecil, ni pekan-pekan kecil. Belakang pekan ni adalah rumah dalam 10 biji. Belakang ni adalah 20 biji. Macam tu, belakang pekan ni. Yang ini sesuai untuk dead end. Sebabnya selepas pada belakang ni dia tak ada rumah dah. Mungkin kawasan tak sawah padi. So tak perlu lagi lah nak buat pipe lagi ke sawah padi. Right? So yang ini, kalau kita tengok secara layout ni, kita tengok baca petunjuk MBS, dan ini berapa panjang. M adalah main pipe. So bila main pipe ni, ini adalah jalan utama, jalan besar. So dia ada main pipe. Datangnya air tu daripada sini. Contohnya daripada ini mungkin ada reservoir ataupun tangki air besar kat sini. Dia mengalir, dia masuk ke jalan besar dia punya pipe. And then dia akan pergi kepada submain. Main tadi kepada submain. Submain maknanya ni katalah diameter dia dalam 20 cm contoh diameter. Yang ini mungkin jadi 10 cm diameter pipe tu. Ini mungkin lebih kecil lah, 5 mm contoh, 5 mm contoh. So dia lebih kecil, cm. So maknanya ini besar tadi, pipe yang besar, pipe utama, and then masuk ke dalam ni kelompok perumahan ini. So tapi dia mati di situ. Dia tak bersambung dah.
Okay, begitu juga dengan branch ni, B juga ada rumah kat sini, dia mati kat situ juga. Tapi kalau ada lah orang nak buat rumah dia kat sini, baru dia sambung balik. Disambung balik, tapi dia tetap jadi B juga. Dia tetap jadi dead end, dia mati juga kat situ. Okay. Itu cara dia. So, maknanya bila kena ada kebocoran yang berlaku, contohnya di sini, so dia tutup pipe ni, tutup injap ni, yang mana kawasan ni semua kelompok ni tak ada air. Tak ada air sebab dia terpaksa tutup injap ni. Semua tak ada air. Jadi itu isu dia lah. Contohnya pula dekat sini bocor. Sini bocor. Sini bocor, memang orang bawah ni semua tak dapat air. Semua tak dapat air. Itu bahayanya bila hanya menggunakan single main pipe kat sini. Right? Itu bahayalah. Okay, so dia punya advantage dan disadvantage dia. Kelebihan dia ataupun bagusnya kita buat dead end ni, dia kata dia lebih murah lah. Kosnya lebih murah. Okay, dan kita boleh buat kita boleh kawal pressure-nya, okey, pressure-nya merujuk berdasarkan valve yang kita ada lah. Okey, berdasarkan bilangan valve yang kita ada. Tapi dia punya kelemahan dia terlalu banyak pipe-pipe yang mati macam tu saja. Ni mati. Okey. So dia tidak efisien, mati. Dia tak boleh bersambungan, patutnya B ni bersambungan B sini. Tapi dia tak efisien lah. Okay. Right. Next is grid distribution system ataupun layout secara grid. Okay, ini kita gunakan juga selalu kalau kita dekat bandar tu, contohlah kawasan perkedaian. Okay, ini berjalan utama, so kedai row pertama, kedai row kedua, kedai row pertama, kedai row kedua, contoh. So dekat sini dia main pipe sama juga macam tadi, tapi dia punya sub main ni pula dia banyak, satu kat sini, dua kat sini, tiga kat sini, empat kat sini, lima kat sini, banyak sub main dia. Okey, belah sini pun sama, maknanya ikut jalan raya tu, so dekat sini bila S ni banyak, andai kata berlaku kebocoran kat sini, dia akan tutup valve yang ini dan valve ini ni ditutup. Tapi orang sini boleh dapat air lagi tak? Boleh dapat air tak? Kelas. Tak. Orang sini boleh dapat air tak? Oh, boleh. Boleh sebab dia tak tutup valve yang ni. Kan? Injap ni tak tutup. Ni tak tutup. So air tu boleh masuk daripada sini pergi ke rumah dia. Betul tak? Faham tak kelas? Faham tu. Maknanya kalau rumah tu kat sini, berlaku kebocoran di sini. Jadi dia kena tutup di sini. Ni 1, 2, 3, 4 ni dia kena tutup untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan di sini. Orang tu rumahnya di sini still dapat bekalan air lagi sebab air itu boleh melalui sub main yang ini turun ke sini dan sub main yang ini naik ke sini. Still dia boleh dapat air lagi. Tak jadi masalah. Berbanding yang tadi terus tak dapat apa sebab bocor di sini, tutup injap, terus semua condemn, tak dapat air. Tapi yang ini tak ada masalah. Okay. Right. So, di segi circulation ni sangat bagus lah. Okay, kalau ada kes-kes kebocoran dapat di hanya kelompok yang kecil saja yang terkesan, bukan keseluruhannya terkesan, tak. Okay. Right. Okay, next is yang ketiga, ring distribution. Ini adalah konsepkan keliling lah, keliling. Right. So dekat sini pula tadi kita tengok M dia dekat tengah-tengah, tengah-tengah jalan besar. Tapi yang ni terbalik, ini lain pula. M nya dekat jalan besar tapi dia duduk keliling ke bandar. M tu keliling kan, dan dia keluar balik ke jalan besar ni. Okay. Dia M tu keliling. So ni besar lah, pipe ni besar. Ini besar. Right? So daripada M baru dia pergi kepada S. Dan B tu nanti duduk dalam ni. Duduk dalam ni. Cabang-cabang B tu dia duduk dalam ni. So S dia pun banyak. So kat sini injap dia pula tadi, valve dia pula
duduk untuk masuk dekat sungai S ni. Tapi in case kalau berlakunya kerosakan ataupun kebocoran pipe kawasan ini, so air boleh lagi diterima daripada tempat lain, datang daripada SKM sini, sebab dalamnya ada B banyak ni. Bila B ada lagi dia punya valve lah, ada valve dia lagi kat dalam, so tak ada masalah dekat situ. Okay. So air ni tekanannya lebih tinggi, tapi yang tadi tu tekanannya rendah lah juga. Yang ni tinggi sebab dia main pipe tu mengelilingi, maknanya saiz pipe tu lebih besar mengelilingi bandar tu, right? Okay, and then radial distribution pula. Kalau radial ini dia pula sama main road tadi, pipe tu terletak dekat main road, main pipe ni, tapi ataupun sub main pula duduk di akan directly pergi ke tangki air. Dia maknanya daripada main pipe S dia tu pergi ke tangki air. Daripada tangki air lah baru dipecahkan, diagihkan. Ni jadi B lah, baru dia jadi B. Nampak tu? Ni B, dipecahkan. Tapi S1 je. Daripada M, S1 dia pergi ke tangki air dan nak pergi ke rumah-rumah, barulah branch pipe. Sama juga semua ni. Ini yang kita selalu buat lah untuk kita punya projek-projek perumahan. Okay. Itu selalu kita buat lah. Yang ini banyak digunakan. So kita ulang balik. Yang ini dekat kawasan perkampungan, okay, ataupun pekan kecil, pekan lama. Okay. Yang ini okay, nak kata betul, bandar lama lah. Bandar lama boleh gunakan. Okay. Yang ini kiranya kawasan yang bandar baru pun boleh guna. Okay. Okay, yang ini yang taman perumahan yang selalu kita gunakan, taman perumahan. Okay, ini gravity system. Gravity system ni, ini pun sedia maklum faham lah. Okay. Yang ini memangnya dia tangki air itu akan diletakkan di kawasan yang lebih tinggi. Kawasan lebih tinggi supaya mudah untuk mengalirkan atau membekalkan air ke kawasan bandar dan rumah dekat bawah ni. Sebab hukum graviti mestilah daripada atas ke bawah, kan? Jadi tak ada masalah lah untuk bekalan tu sampai. Okay. And then pump system pula, kalau kita lihat ini macam kita belajar mula tadi, maknanya dia ambil daripada sungai, di pump dan dikumpulkan, dan lepas itu baru kita digunakan lah untuk kerja-kerja pengairan ataupun pertanian, ataupun kita nak guna sendiri untuk mandi dan sebagainya lah. Okay. Right, so gabungan antara gravity dan pump pula, yang ini kita ambil daripada sungai tadi, kita masukkan diproses sedikit, yang mana kita kumpulkan air itu, dan kita ada rumah pump untuk air ini dikumpulkan dalam tangki air. So air itulah tadi kita akan bekalkan melalui hukum graviti lah. Okay. Right, so kita dah sampai kepada guideline for water supply, iaitu piawaian ataupun garis panduan bekalan air untuk pembangunan. Right. So dekat sini kamu lihat beberapa perkara penting lah. Yang pertama ni kita lihat di sini perancangan tapak. Okay. So perancangan tapak dia adalah bila nak buat tangki air ini ataupun bekalan, sebagaimana kita nak buat satu tempat penyimpanan air ini, okay, di kawasan pembangunan kita, ianya perlulah merujuk kepada purata permintaan air harian. Maknanya berapa liter air diperlukan bagi setiap pembangunan itu sehari. Berapa liter dia perlu digunakan. Okay. So maksudnya dekat sini dikata, contoh ni banyak table yang ni, table ni kamu tengok, rumah teres kos rendah ataupun rumah pangsa kos rendah, satu unit rumah memerlukan 1,100 liter. 1,100 liter air diperlukan sehari untuk rumah teres kos rendah. Itu satu unit. Kalau 10 unit, kali dah 10. Macam tu. Okay. Contoh kita buka pula yang lain. Dia tak sama, ada kira unit, ada kira hektar.
Okey, ada yang kira 100 meter persegi. Okey, tak sama. Okey. Contoh kalau kita tengok hotel. Satu bilik memerlukan 1,500 liter air sehari. And then sekolah. Sekolah dia kata dia menggunakan 100 liter bagi setiap pelajar sehari. Kalau ada pelajar tu ada 1,000 orang, kali dengan 100. Macam tu. Untuk mendapatkan purata permintaan air harian dia. Iaitu dalam bentuk liter per day. Liter per day. Right? And then dari segi bangunan ataupun tapak tu sendiri, tapak tangki air tu kat mana kita nak letak? Dipanggil reserve tangki air ni, kita nak letak kat mana? Okay. So dia kata ianya boleh ini dia boleh diakses lah, mudah diakses daripada jalan raya. Okay, lepas tu jarak anjakan dari tepi struktur bangunan adalah 6 meter, maknanya jarak dia daripada struktur bangunan ni ke bangunan yang lain adalah 6 meter. Okay. So ketinggian dia 9 meter. Okay. Jarak minimum antara dua struktur bina adalah 3 meter. Nanti saya akan terangkan lagi ni ada detail dia. Okay. Oh, sorry. Okay. Jadi saya buka PowerPoint. Jelaskan bagaimana perancangan dia. Kita nak buat dia layout. Okay, right. So kita buat reserve. Buat reserve untuk tangki air. Contohnya kita DZ-kan dia sebagai reserve tangki air. Okay, ni letak ni. Right. So dia kata first mestilah dia mudah diakses. So maknanya kena ada jalan raya lah. Jalan raya yang boleh diakses ke kita punya reserve tangki air. So dia punya okay. So ni ada jalan raya dia yang boleh diakses. So mungkin pintu masuk dekat sini. Contohnya ni mungkin dekat sini kita masuk. Contoh. Untuk memudahkan lori dia masuk dan keluar untuk kita penyelenggaraan. Okey, ini dia kata jarak anjakan dari tepi struktur bangunan ke sempadan tapak sekurang-kurangnya 6 meter. Sekurang-kurangnya 6 meter. Dekat mana tu? Okey. Katalah ini mudah kita buat grid lah. Okey, grid lah. Okay. So sekarang ni katalah kita ini adalah, nampak tak peta ni kelas? Grid ni? Nampak saya. Nampak saya. So grid ni kita satu kotak ni ada 10 dot lah. 10 dot. Okey. Ada 10 dot. Kalau contoh kita jadikan dia 5 lah. Ni 5 meter. 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Okey. Kita buat contoh lah. Okay. Contoh ini semua ini adalah 20 meter lah. Jarak dari sini ke sini 20 meter. Ini 15 meter.
So ini ke sini 20 meter sebab ada 4 ni. Okay, 20 meter. Saya tandakan dulu. Plot ini manakala lebar dia 15 meter lebar. Okey, so kita buat bangunan tangki air kita. Ini tapak. Ini tapak. So bangunan tangki air. Bangunan tangki air saya nak buat warna. Ini katalah bangunan dia. Okey, bangunan dia sebelah sini. Okey. Right. So tadi kita dah tahu satu kotak ni 5 meter. Okey, 5 meter. And then dia kata jarak anjakan dari tepi suatu bangunan ke sepadan tapak adalah 6 sekurang-kurang 6 meter. Sekarang ni kita berapa meter ni? Kita nak saya beri lah senang. So 5 meter betul? Cukup tak? Cukup tak kelas? Cukup tak kelas? Tak. Dia nak berapa? 6 meter sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang 6 meter daripada bangunan tangki air ni ke mana? Ke sempadan kan? Ni sempadan tapak kan? So tak cukup. Jadi maknanya kita kena kecilkan lagi keliling-keliling ni menjadikan 6 meter. Barulah jadi 6 meter. Okay, macam tu. Right? And then dia kata kalau bangunan tu berbentuk tinggi ataupun tangki air tu tinggi menara, dia tak boleh 6, dia kena 9 meter pula. Menara macam mana? Rupanya macam ni. Menara. So daripada bangunan ni ke sempadan 9 meter. So tak cukup kan? Okay. And then jarak minimum antara dua suatu binaan adalah sekurang-kurangnya 3 meter. Kalau ada dua bangunan dalam ni lah, ada rumah pam dan sebagainya, 2 meter jarak. 3 meter. Kalau ada rumah pam, dia nak buat contoh ni satu bangunan lagi kat dalam ni. Okay, satu bangunan lagi. So jarak dia 3 meter. Jarak dia 3 meter antara sini ke sini. Alright. Jadi dia dibolehkan lah duduk dalam 6 meter ni, tak jadi masalah. Dibolehkan. Okay. And then, saiz minimum tapak seperti 3x4. Tapi yang kita buat ni belum tentu betul lagi. Sebab kita kena merujuk kepada saiz sebenar dia. Ni dia saiz sebenar dia. Saiz dia, saiz tapak tu. Okey. Kalau kita dah kira-kira liter padu air tadi berapa, sehari berapa, kata dia kurang daripada 227,000, tapak yang kita perlukan 23 meter kali 50 meter. Kita tengok 24 kali 54. Cukup tak dengan apa ini? Cukup tak? Tengok kat sini. Cukup tak? Kalau anda kata kita dah kira ini liter air sehari yang diperlukan dengan keluasan 23 kali 54, cukup tak? Cukup tak kelas? Ini paling minimum ni. Cukup tak dengan apa yang kita buat sekarang ni? Keluasan dia? Tak cukup. Tak cukup. Dia kata minimum berapa? 23 kali 54. Maksudnya panjang dia nak 54, lebar dia nak 23, betul? Betul tak? Betul. Jadi Betul, untuk yang ini dia memerlukan tapak yang sebesar mana? Sebesar mana dia perlukan? Saya ambil tempat-tempat sini. Okay. Ini kita memerlukan, dia kata panjang je 54.
Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Panjang ni. Tak muat lah. Ini 20 liter. So 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Kat sini itu 54 meter. And then lebar dia pula 5, 10, 15, 20, 23. Ini dia yang kita perlukan sebenar-benarnya. Okay, inilah result yang sebenar-benarnya untuk yang keperluan liter padu 227,000. Ini minimum size tangki air. Bukan ini. Bukan ini untuk reserve dia. So reserve dia yang ini kita perlukan. Saya tandakan warna merah. Ini yang kita perlukan sebenarnya. Okay, so dia dah besar ni. 23 lebar kali 54 meter panjang. Macam tu. Okay, kalau tak nak macam ni pun diterbalikkan lah. Terbalik pun tak apa. Tapi make sure panjang ni tetap 24, lebar dia 23. Ini yang kita nak. Okay, so boleh kita boleh letak tangki air ni tadi dalam ni. Okay, kita letak tangki air dia. Pastikan 6 meter. 6 meter keliling. Mana 6 meter tadi? Dulu kat situ lah. Okay, so kita boleh nak buat tangki air dia sebesar ini. Okay, sebab kita dah fulfill 6 meter keliling. Fulfill 6 meter keliling. Okay, 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter. So inilah bangunan tangki air tu. Biru ni, yang ini sempadan reserve tangki air. Okay, kelas boleh faham tak kelas? Hello? Faham sir. Boleh. Boleh faham So berpandukan benda ni lah. Okay. Macam mana saya nak tengok? Ada seorang tak datang ni? Okay. Next one. Alright. So yang ni pula, ni definisi tak perlulah. Perancangan tapak ni, okay, kita kena tengok macam mana. Okay. Lokasi, kuantiti dan tekanan ni pun bukan kerja kita lain. Okay. Perancangan tapak tu habis ke situ. Lokasi, kita tengok ini. Okay. Kita punya tangki air ni, reserve tangki air ini perlulah ditempatkan di aras yang optimum untuk memastikan bekalan air dapat disediakan kepada semua premis. Means that kawasan itu perlu lebih tinggi lah. Lebih tinggi berbanding kawasan lain. Tak adalah kawasan lain lah. Macam mana lah nanti air itu nak membekalkan air kepada rumah. Okay. Di kawasan yang mendatar dan tidak bercerun. Di kawasan yang walaupun dia duduk di kawasan yang tinggi tapi perlulah datar. Tanah tu mendatar dan tidak ada kawasan yang bercerun kat tepi keliling dia. Okey. Sebelum ini kawasan berbentuk segi empat. Tadi saya dah buat segi empat, janganlah buat bentuk segi tiga pula. Mana ada tangki air bentuk segi tiga, tak ada. Okey. Menyediakan jalan masuk berturak sekurang-kurangnya 6 meter, tadi kita dah bicarakan. Jalan masuk tu kena ada sekurang-kurangnya 6 meter. Okay. Lebar. Kecurangan jalan dah tidak melebihi 10 dan 10%. Kita dah belajar hari tu 10%, belum ini.
Ini tu saya terlupa tu bagi segi 3. Okay, 10% ke dia punya kecurunan itu nanti kamu kau bagi segi 3 nanti. Okay. Alright, so seterusnya topografi. Okay. Okay, so kita pergi kepada kaedah pengiraan. Okay, kaedah pengiraan. Right, so kalau soalan dia tengok macam ni. Dia suruh kira berapakah luas reserve tangki air yang diperlukan berdasarkan jumlah rumah ini. Okey. Okey, dia kata kita akan bagi dia punya piawaian dia lah, piawaian dia untuk rumah teres 2 tingkat 1,500 unit 1,500 liter per unit. Okey. And then rumah berkembar 2,000 liter per day bagi setiap unit. Rumah sesebuah 2,000 liter per day bagi setiap unit. Ini dia punya piawaian. Okay. Yang ini adalah keluasan dia. Berapa kita dapat luas nanti berujuk pada table ni. Right? Okay. So, jawapan dia adalah cara dia kena buat step by step. Okay. Step 1, step 2 dan step 3. Step 1 dia kata find the total of housing unit. Kira dulu berapa unit rumah tu. Okey. Kira dulu berapa unit rumah. Okey, tapi kat soalan ni tak ada lagi lah. Okey, soalan dia dekat sini kita dah kira-kira rumah teres tu 88 unit, semi detached 80, banglo 8 unit. Okey. So, second step adalah kira berapa keperluan air sehari yang diperlukan. Okay, so untuk terrace house 88 unit didarab dengan 1,500 liter per day. Datanya dari mana? Ni. Datang dari sini. Okay, so dapat jawapan dia 132,000 liter per day. Okay, and then rumah berkembang 80 unit kali dengan 2,000. 2,000 datang mana? Ni. 2,000 liter per day per unit. Okay, so 80,000 kali 2,000 dapat 160,000. Bungalow house 8 unit kali dengan 2,000 dapat 16,000 liter per day. Dan total up untuk ketiga-tiga rumah ni dapat 308,000 liter per day. Dan 308,000 ni kalau tengok pada tables ni dia duduk kat mana? 308,000 ni duduk kat mana? Yang dekat second. 7 kali 59 liter. 7 kali 59 ya, duduk dalam range ini kan. Range ini duduk sini. So jawapan dia adalah yang diperlukan adalah luas yang diperlukan adalah 27 meter kali 20 cm. Okey. Jadi itu yang perlunya buat dekat sini. Ketepatan ni. So yang kat sini pula kita perlukan 27 lagi lebar lagi dah. Kan? Lagi lebar lagi 27 kat sini, 59 meter kat sini. Ini dia kita perlukan. Untuk ketiga-tiga perumahan ni campurkan. Bukannya setiap rumah ni nak kena ada tangki air, tak. Teres house satu tangki air, sendiri kita satu air, tidak. Dia satu pembangunan ni satu reserve tangki air. Okey. Dan secara dia punya piawaian dia, saya lupa pun nak cakap, 100 unit rumah mesti ada tangki air. 100 unit maknanya kalau rumah itu pembangunan itu mencapai je 100 unit perlu ada tangki air. Kalau bawah tak perlu. Lebih pada 100 perlu ada tangki air. Okay. Alright. Ini kita pergi tengok pula yang lain. Macam mana kita nak mengira pula keperluan reserve tangki air akan datang. Yang mana kat sini kita punya senario adalah yang berlaku di airport Penang, iaitu Penang International Airport. Contohnya ni saya bagi contoh je lah. Penang International Airport yang mana pada 5 tahun akan datang dia nak buat kerja-kerja penambahbaikan, iaitu supaya bekalan itu mencukupi untuk 5 tahun akan datang. So dia akan refer kepada bilangan penumpang, bilangan penumpang dekat airport tu. Okay. So bila kita lihat kepada garis panduan tadi, garis panduan lapangan terbang 25 liter per day untuk setiap penumpang. Setiap penumpang kena 25 liter per hari.
Okay, so kalau kita lihat balik dekat sini, dia nak projection dia 5 tahun akan datang, berapakah reserve tangki air yang diperlukan. Okay. So sekarang ni, dia memang ada kawasan yang besar dekat airport tu. Cuma dia nak perlukan buat reserve yang baru berdasarkan kapasiti penumpang. Okay, kalau lihat dekat sini, data ni kita boleh ambil. Kita tengok data ni berlakunya peningkatan setiap tahun bilangan penumpang di Penang International Airport ni. Okay. Peningkatannya 10%, 3%, 68, 82, 7.7% meningkat setiap tahun. Okay. Macam mana nak kira? Okay. Tadi tu sebabnya dia kata unit yang diperlukan adalah berdasarkan unit rumah. Yang ini dia nak bilangan penumpang. Okey, dah lain pula. Okey, kalau bilangan penumpang. So, step pertama, find the average of passengers percent change for 5 years. Okey, so maksudnya dia kata nak tahu berapakah kita kena ambil tahu berapakah perubahan atau peningkatan bilangan penumpang dalam bentuk peratus. So kita tahu kat situ kita nak purata dia. Kita nak purata dia. So campur-campur 5 tahun tadi yang saya merahkan tadi, yang ni campur semua ini. So kita bahagi dengan 5, so dapat 7.28% setahun. 7.28% setahun. Okey. So daripada situ kita barulah dapat pula berapakah bilangan penumpangnya, bilangan penumpangnya untuk 5 tahun tu. 5 tahun yang akan datang. Okay. So existing passenger numbers didarabkan dengan peratus tadi. So ni penumpang, jumlah penumpang yang ada sekarang ini, yang latest data 7 juta ni, okay, 7 juta ni didarab dengan yang kita kira tadi, purata tahunan, peningkatan tahunan tadi. So kita kali, so kita akan dapat 567,000. Okay, and then kali dengan 5 tahun. Yang ini didarab dengan 5 tahun. So dapatlah 2 juta lebih ni, ditambah balik dengan existing passengers. So in 5 years akan datang, dia capacity airport ni adalah 10 juta. 10 juta capacity. Right. So dia kata dia nak step ketiga, berapakah permintaan air harian dia. Okay, so penumpang yang 10 juta ni dibahagi dengan 300 sebab dia nak sehari kan, sehari. So bagi 365 hari. So dia akan dapat 29,000 penumpang dikali dengan 25 liter per day. 25 ni datangnya daripada garis panduan tadi. So sehari dia memerlukan 727 liter per day. Okay, so kawasan kalau kita buka balik 727 ni kat mana? 727 dekat range ni kan, 32 kali 63. So jawapan dia adalah 32 kali 63 meter. So sekarang ni Airport Penang perlu extendkan kawasan dia menjadi lebih besar. Mungkin sekarang ni dia punya reserve tangki air mungkin hanya berukuran 27 kali 59, tapi perlu dilebarkan lagi kepada 32 kali 63. Perlu dilebarkan sedikit untuk memuatkan tangki air tambahan. Okey, tangki air tambahan. Right? So itu untuk kalau kita nak kira untuk airport lah. Kalau hotel kira lah pula mengikut kepada bilangan bilik. Contohnya kita boleh buat exercise. Kita ambil contohnya apa nak sebut macam ni. Lambat ni. Saya crop je. Okey, apa yang kamu nak kira? Contoh. Kelas. Apa yang kamu nak kira? Kita nak kira
sekolah dengan hotel boleh? Boleh. Boleh. Right, so saya masukkan ni hotel dan sekolah. Lepas tu apa lagi? Ni ukuran ni. Dua ni kena ada. Okay. Right, so soalannya hotel saya nak letak hotel saya nak letak dia ada dua menara. Ada dua menara hotel tu. And then setiap tingkat kan 8. Okay, ambil kertas dan ambil pen kira. Okay, sekolah pula. Sekolah oh, ni adalah selain sekolah dan tadika, sorry. So ini adalah institution lah, bukan sekolah ni. Ni IPT. So okey, dapat dah. Kelas. Ini adalah selain sekolah dan tadika. So kita ambil IPT. Okey, dah dapat jawapan. Gunakan step by step tadi. Step 1 is what? Step 2 is what? Step 1 apa? Kelas. Senyap je ni. Tengah buat ke tak buat ni? Bilangan bilik untuk setiap tingkat. Kira. Okey, bilangan bilik setiap tingkat. Kita tengok kat sini, dia punya cara kerja dia lah. This is cara kerja. Okey. Step 1, apa kita nak dapat? Bilangan bilik. Kan bilik kan?
Bilangan bilik apa? Cepatlah. Bilangan bilik apa? Setiap tingkat. Setiap tingkat. Kan? Setiap tingkat dia dah bagi dah. Setiap menara. Bilangan bilik hotel. Bilangan bilik hotel. Okey. Betul. So, apa dia? So, menara A lah kan? Tambah Menara 1 lah. 38. Menara 1 betul? Betul tak? Betul. 25 Darab Kali 8. 8. 200. itu berapa? 200. 200. 200. Okey. Ini. 8 kali 8. Itu 304. 304. step tu. Jumlah bilik. 504. 504 berapa? 504. Next one. Siap. Step 2. Step 2 what? Apa dia? Bilangan liter untuk setiap bilik. Permintaan tekanan air. So, dia ni satu lah. Apa? So, formula dia. Macam mana nak kira? Macam nak kira cepat-cepat kelas. Menara 1. 200 300,000 kali dengan 1,500. 1,500 liter kedai kan? Apa-apa? 300,000 300,000. Apa? 456,000 26. Betul? Betul. Berapa jumlah? 356,000 liter per hari. Next one. Step 3. Keperluan tanah air. Berapa? 32 meter kali 63 meter. Kan faham ni. Itu betul tengok ke table sebelah kanan tu, dia duduk dalam 32 kan, 32 meter. Itu dia. Jadi perlukan untuk hotel. Okey. Tapi kalau kawasan itu bersekali dengan kawasan skala IPT ni, boleh tak kita gabungkan dua-dua ni? Tak boleh. Tak boleh sebab IPT ni kawasan ni besar kan. So, tapi kalau hotel ni duduk dalam pusat bandar boleh. Kita menggunakan satu je tangki air. Mana ada dia share dengan rumah kedai,
share dengan kompleks, boleh belah, boleh benda ni kita sharekan, kita kumpulkan semua benda ni dan buat satu saja. Okey, tak ada masalah. Okey, ini sekolah ni IPT ni senang je, 100 pelajar kan, 100 pelajar kali dengan berapa? 100 liter 4 liter per day kali dengan 227 pelajar. So dapat berapa? Itu sebenarnya lah jawapan dia. Saya 257 kali dengan 100, 25,700, 225,700. So dia duduk dalam ni, bawah daripada 227. So tak salah lagi tu. Satu fakulti 257 kali dengan 100. 128,000. So yang ni 23 kali 54. Okey, keperluan dia. Tak susah pun benda ni. So next step kena buat layout perumahan dan juga industri. Pastikan kira ni dengan betul supaya akan dapat dia punya reserve tangki air yang tepat. Okay. So next time kalau buat layout nanti, bila buat layout, katalah kamu dapat kamu punya layout tu, bila kamu draw, kamu dapat kawasan di hujung tapi dia tak bentuk square, dia bentuk macam ni. Tanah lot yang kamu dah sediakan untuk tangki air, reserve tangki air ni macam ni, dia bukan square 4 segi. Okey, katalah dekat segi jalan raya tu, dekat segi jalan raya, tu, ni tanah yang kamu ada dekat hujung contohnya kan, dan ini kawasan berbukit lah, kawasan berbukit. Okay, so ni yang ada dia punya tanah yang ada tapi dia tak bentuk square. So macam mana nak buat? Okay, kalau ikutkan 32 kali 63 meter. Okay, so kita kena dapatkan 32 kali 63 meter ni berapa luas dia, berapa ukuran dia sebenar. Contoh 32 tu kali dengan 60, 30 kali 63 macam ni. Contoh. Okay, ni dia mesti square kat segi macam ni. Okay, 32 kali 63. 32 lebar, 63 panjang. Okay, sekarang ni saya nak buat ni tapak yang kamu ada tadi. Tapak yang warna biru ni, tapak yang kamu ada tadi. Okay. Ni yang sepatutnya reserve yang wajib dibuat itu 30 kali 63 warna merah ni. Jadi macam mana nak masuk? Jadi make sure yang merah ini mesti duduk dalam warna biru ni. So kita pun kena pusingkan ada. Kena pusingkan dia. Macam tu. So, boleh tak buat ni? Dulu start plan kalau macam ni. Mengikut ke tak mengikut kehendak piawaian? Kelas? Tak kan? Tidak. Dia tak mencukupi lah tapak yang kita sediakan warna biru ni, tak mencukupi. Betul? So, how to design? Jadi maknanya kita kena buat, dia kena macam tu. Dia kena lebih besar, tapi jadi kita tak lari ni hujung ni. Macam ni. Okey. Jadinya ni kita boleh padam. Ni kita masukkan. Okay.
itulah reserve dia. Okay, so sekarang ni nampak tak? Ni reserve tadi jadi kita tak buang, kita kekalkan. Ini je dekat tepi je kita adjust balik supaya boleh memuatkan ukuran 32 kali 63 meter ni. Ukuran untuk buat tangki air tu. Ni tanah tu tak apalah, dia tak bentuk square persegi pun tak apa, tak jadi masalah. Tapi boleh memuatkan 32 kali 63 ni di dalam lot yang kita sediakan tadi. Tak jadi masalah. Okey. Ataupun jalan tu bukan kat sini. Jalan tu dekat sini. Boleh, tak jadi masalah. Walaupun jalan dekat sini tak ada masalah, dia boleh buat pintu dekat sini kan. Pintu kat sini dan masuk ke kawasan ni, tak jadi masalah. So, bila kita nak labelkan dia tu adalah labelkan tangki air duduk di tengah-tengah macam tu. Okey. Then kita kena kira berapa luas. Luas yang biru ni, bukan luas merah ni, luas biru ni. Katalah luas biru ni lebih kurang berapa meter lebih kurang meter pula ekar. Katalah dalam kosong contohnya tangki air konsolidikan, dan kita tahu ini yang konsolidikan ni adalah warna biru ni, bukan warna merah. Okey, so yang warna merah tu kita kena labelkan dia sebagai dan ini lebih saiz lebih kecil. Right, kita tahu yang merah ini adalah saiz untuk yang dot macam ni. Ini adalah warna biru, yang ini adalah warna merah. Jadi kita nampaklah sebenarnya boleh masuk tak boleh masuk. Jadi pelajar for sure akan buat tapak ni lebih besar daripada apa yang diperlukan. Lebih besar daripada apa yang diperlukan. Normally lah. Okay. Normally dia macam tu. Okay. So, kita dah habis dah kita punya topik hari ni. So, kalau anda sekarang ni sebagai pengakhirannya, kita lihat berbalik-balik kepada aspek pencemaran dan sebagainya tadi boleh mengakibatkan kepada perubahan cuaca dunia lah. Okay. Kita kalau tak jaga kita punya sumber air dan sebagainya, kita tak jaga alam sekitar dan sebagainya, for sure akan mengganggu kita punya cuaca, yang mana mungkin kita punya bekalan air tak cukup akan datang. Bekalan air tak cukup sebab kita ni global warming kan, pemanasan global. So takut air besok tak ada dah. Kita terpaksa minum air laut lepas ni. Okey, air sungai pun dah tak ada. Okey, pun tercemar dan sebagainya. So macam mana? So kita kena menjaga alam sekitar dengan baik supaya tidak berlakunya global warming dan perubahan cuaca yang sangat ketara. Okey, nanti kamu akan belajar lah dalam subjek sustainable development di semester 4 salah satu kamu belajar. Okey, right. So actually untuk pembelajaran ini adalah tertumpu kepada kita punya planner job, iaitu kerja-kerja perancang bandar ini tertumpu kepada penyediaan reserve tangki air. Penyediaan reserve tangki air melibatkan pengiraan dan juga lokasi kedudukannya dekat mana dan letak. Okey, so kalau kita kena tengoklah garisan kontur ni dekat mana. Dia tak bolehlah kawasan yang rendah, kenalah kawasan yang tinggi. Contohnya ni kontur je.
kontur dia, garisan kontur dia macam mana. Okay, contohnya kita make sure galian lebih tinggi lah. Kawasan lebih tinggi mungkin ini 20 meter. Yang ini mungkin 22 meter. Okay. Yang ini 24 meter. Manakala yang ini kalau ikutkan yang ni, boleh tak kita buat? Boleh tak kita buat tapak tangki air tu di sini? Boleh tak kelas? Boleh tak? Tak boleh sebab ini adalah kawasan boleh. bercerun. Kan? Ni bercerun 20 dengan 22 bercerun, 20 dengan 24 bercerun, betul tak? Tak boleh. Betul. Jadi yang sesuai ni di mana? Tanah mendata. Ni. Ini yang mendata kan? 26 ni. Betul? Betul tak? Betul. Dia tak sesuai di sini. Jadi kita punya tangki air ni tak boleh di situ. Dia kena ubah menjadi di sini. Kita kena ubah dia kat situ. Jadi kat situ yang kita kena adjust balik kita punya layout ni. So tak boleh lah kita gunakan tapak ni. Kena adjust balik. Itu juga Amir akan tengok nanti bila you buat di semester 3 punya bila belajar layout nanti. Kesesuaian dia bergantung balik kepada lokasi, ketinggian dan juga dia punya kesesuaian dia dan juga pengiraan. Macam tu. Okey. Itulah cara ni kalau kita nak buat. Itu yang dapat kita pelajari hari ni lah. Okey. Kita pelajari hari ni. So make sure faham dengan apa yang saya sampaikan hari ni. Alright. Boleh ke? Kelas? Boleh sir. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan ke? Hello, ada soalan? Ada soalan tu. Tak ada? Senyap. Okey, insyaAllah kita nanti akan datang untuk kita akan bersua secara face to face pada bulan depan. Okey, so maksudnya dekat sini kita akan berjumpa dalam kelas secara formal lah. Right? Jadi mudah sikit lah saya nak mengajar dan bagi contoh-contoh yang lain. Right? Dan pastikan dalam kelas saya bawa kalkulator, bawa kertas lah yang banyak lah sebab kita nak buat pengiraan dan sebagainya. Right? Okay, so mungkin next month kita jumpa lah untuk pembelajaran secara face to face. Okay? So rasanya kalau tak ada soalan kita boleh dismiss lah kelas sekejap lagi. Ada soalan? Dan saya akan buat quiz dan test pun berdasarkan topik yang belajar, 3 topik ni, right? Dan memang adalah kalau ada topik yang dimakan pengiraan, for sure ada pengiraan soalan. Okay. Right, itu sajalah kot daripada saya. So terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Dan saya akan maklumkan kita akan buat test. Okay. Right, thank you very much. Terima kasih, sir. Okay. Sir. Terima kasih, sir.